kalau dalam proses PDPR sekarang, jangan mengalah, jangan kecewa dan jangan rasa ia gagal sebab dia bukan mustahil, tapi jujur saya cakap bukan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton Bual Bestari? Kita dah masuk edisi ke-11 hari ini. Saya Adek Masyarum. Okey. Hari ini kita nak bercakap tentang belajar dari rumah. Okey, homeschooling. Okey, sebenarnya belajar di rumah ni bukan benda yang baru. Sebelum ni pun ramai antara kita yang memilih untuk homeschooling anak-anak masing-masing. Tapi setiap sekarang ni kerajaan dah mengarahkan kita untuk mengadakan PDPR. Ramailah mak bapak yang ada yang stres, ada yang rasa keliru macam mana nak ajar anak ni kan. Okey tak okey, berkesan ke tidak. Jadi itulah dia. Tapi sebenarnya ada baiknya kalau kita tanya pada orang yang berpengalaman homeschooling. Jadi tajuk kita adalah Do's and Don'ts cara Datuk Fazli mengajar di rumah. Kita nak tanya dengan orang, individu yang homeschooling, mengajar anak sendiri. Kita tanya apakah tips-tips yang boleh dikongsikan oleh Datuk Fazli. Kita bersama dengan pakar motivasi dan chef selebriti terkenal Datuk Fazli Jakob. Assalamualaikum Datuk Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat walafiat. Sihat Datuk Alhamdulillah. Baik Datuk, cakap tentang homeschooling kita difahamkan dulu anak Datuk semua belajar di sekolah antarabangsa. Kemudian Datuk pilih untuk homeschooling sendiri. Kenapa? Okey, sebenarnya ada dua sebab. Yang pertama adalah kerana berlakunya pandemik. Saya rasa ramai orang sedar bahawa PDPR itu membantu dan terpaksa. Bermakna dia membantu proses pembelajaran tapi terpaksa dilakukan kerana keadaan semasa. Tapi macam saya pula, dia ada keadaan ketiga di mana saya sendiri risaukan keselamatan anak saya walaupun ada peluang PDPR, ada peluang untuk mereka belajar kelas online di sekolah. Tapi apa yang saya buat, saya tarik mereka keluar, saya buat homeschool terus. Dan homeschool yang saya buat ni atas pemilihan bersama saya dengan isteri dan kita dah bincang dan buat research lebih kurang 6 hingga 8 bulan sebelum kita melakukan homeschool. Sebab daripada sekolah antarabangsa, kemudian ke kelas-kelas online yang dihadirkan oleh sekolah, tiba-tiba kami beranjak ke homeschooling. Ia adalah satu proses dan pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan untuk anak-anak, pengorbanan untuk kami dan pengorbanan sekeluarga. Kerana apabila melakukan homeschool itu adalah pilihan yang kami lakukan selepas berbincang lanjut dengan anak-anak, guru-guru di sekolah antarabangsa tersebut, serta mengambil kira dua keadaan iaitu keterpaksaan dan juga pandemik itu sendiri. Oh, jadi maksudnya sebelum pandemik lagi dah Datuk dah pilih untuk homeschooling? Sebelum pandemik kami dah merancang. Dan apabila pandemik itu berlaku, saya tak langsung ia merupakan push factor untuk kami lah. Jadi bila jadi push factor itu, kita pun secara automatik ini menyatakan bahawa ini mungkin pilihan terbaik untuk anak-anak. Ya. Jadi Datuk memang terlibat dengan pembelajaran pengajaran di rumah dengan anak ke wife? Ya, operasi ataupun perjalanan homeschool itu saya dan isteri lakukan bersama. Namun apa yang saya buat, saya lantik isteri saya sebagai pengetua lah, dia sebagai pengetua sekolah. Tapi yang ramai tak tahu, yang jarang saya ceritakan ialah apabila kami lakukan homeschool, kami telah daftarkan anak-anak kami dengan homeschool provider daripada Oxford. Jadi apabila ada homeschool provider, dia dah ada satu kerangka khas, dah ada subjek-subjeknya, dah ada jadual yang kita perlu ikut. Jadi apa yang saya dan isteri lakukan adalah menjadi tutor lah, menjadi facilitator. Bermakna bila ada kelas, isteri saya ajar, bila ada eksperimen sains saya akan lakukan, dan bila ada notes yang kami perlu photostat kami lakukan, dan apabila ada assignment kami yang tolong jadikan PDF dan hantar kepada sekolah tersebut. Namun yang orang tak tahu ialah proses homeschool ini adalah satu proses yang sangat panjang dan memerlukan keselesaan internet, keselesaan gadget. Jadi saya pun mengambil masa juga nak pastikan anak masing-masing ada gadget mereka tersendiri. Dan ada kalanya mereka pinjam laptop saya. Jadi proses ini adalah satu proses pembelajaran untuk kami sebagai parents dan juga anak-anak sendiri untuk membiasakan diri. Ya, susah tak nak ajar anak kat rumah? Yalah, orang kata kan nak ajar ngaji kat rumah pun kadang-kadang anak tu belajar dengan bapak sendiri, kadang-kadang manja terlebih sikit. Kalau dengan cikgu tu dia takut sikit. Jadi dengan adik cabaran dia tak? Susah tak? Dia ada dua jawapan. Jawapan yang adalah iaitu jawapannya subjektif. Bermaksud
kesusahan dan kepayahan itu bergantung kepada cara kita mengendalikan kos tersebut, mengendalikan anak-anak. Dan kesusahan dan kepayahan mendidik anak-anak di sekolah ataupun di homeschool ini bergantung kepada cara kita mengendalikan jadual kita dan jadual anak-anak. Tapi jawapan jujur dan straightforward, memang susah gila. Ya, itu. Ramai yang fikir macam itu kan, memang mencabar lah. Tapi Memang mencabar. macam mana cara Datuk mungkin nak tackle hati anak tu biar boleh konsisten mengajar, belajar dengan mak bapak sendiri tu? Dia begini, bila kita buat homeschool, kita ada keselesaan untuk memilih jadual sendiri. Dan kita ada keselesaan, sangat fleksibel. Dan kita boleh bincang dengan anak-anak. Jadi apa yang saya buat, sebelum kita start homeschool, saya dah tanya anak-anak saya, Faris Rashidus, mereka nak belajar matematik bila, mereka nak belajar sains bila, nak belajar geografi bila, history bila. Jadi ada kalanya mereka kata, Dida, I would prefer kalau belajar maths dengan sains sekali. Jadi saya ambil kira apa yang anak-anak punya pandangan. Jadi sebelum saya melontarkan jadual yang saya dan isteri buat tu, anak-anak itu kita anggap bahawa mereka itu sebagai pelanggan, kita sebagai provider. Jadi bila kita tengok anak-anak itu sebagai pelanggan, we have to understand that customer is always right. Jadi kalau kita melihat anak-anak itu sebagai anak-anak, kita tak akan dengar cakap anak kita. Kita akan rasa macam kita sebagai parents, kita lebih tahu daripada anak-anak yang masih kecil. Tapi kalau kita mengubah persepsi tersebut, kita menganggap anak-anak itu sebagai pelanggan, we are the provider, apa yang anak nyatakan itu kita perlu ambil kira. Jadi bila kita dah start homeschool, kita dah start jadual, anak-anak tak boleh nak argue dengan kita, kerana itu adalah pilihan mereka dan itu adalah pilihan selepas berbincang dengan ibu bapa. Sebab bila kita lakukan homeschool, ibu bapa ni bukan hanya guru, tapi ibu bapa juga sebagai makcik dan pakcik kantin menyediakan makanan. Ibu bapa juga sebagai makcik dan pakcik pencuci tandas. Kita cuci tandas, kadang-kadang anak kita pergi toilet tak bersih, kita kena cuci. Jadi penggemblengan jadual dan juga cara kita berfikir itu bukan perkara yang mudah, saya akui. Tapi bukan juga mustahil. Tidak mustahil untuk seorang ibu atau seorang ayah menjadi guru, menjadi tenaga pengajar sendiri untuk anak-anak, andai kata anak-anak telah dididik untuk membezakan tanggungjawab. Di mana ketika kelas, contohnya mungkin 11 sampai 3, anak-anak perlu melihat ibu bapa itu sebagai guru. Kemudian waktu break, mungkin masa solat dan masa makan, ibu bapa itu sebagai ustazah dan juga sebagai makcik kantin. Tapi bila kita marah anak-anak, kita bukan marah sebagai mak bapak, kita marah sebagai guru. Jadi perbezaan karakter dan persona yang kita bawa itu sangat penting untuk kita didik anak-anak 1 atau 2 minggu lebih awal. Jadi saya sering pesan kepada ibu bapa, kalau dalam proses PDPR sekarang, jangan mengalah, jangan kecewa dan jangan rasa ia gagal, sebab dia bukan mustahil, tapi jujur saya cakap, bukan mudah. Sebab kalau kita mendidik anak sebagai ibu bapa, it's not easy. Mak bapak ni kesabaran mereka dengan anak-anak tak sama macam guru. Dan mak bapak apabila berhadapan dengan anak-anak, anak-anak melihat kita sebagai mak bapak, mereka manja. Mereka mengharapkan bahawa mereka itu dikasihani. Tapi kalau kita kasihani anak-anak sebagai mak bapak di rumah apabila melakukan PDPR ataupun homeschool, it's not gonna work. Dan yang kesiannya adalah anak-anak. Kalau kita terlampau manjakan anak, kita kurang marah mereka di rumah kerana mereka tu anak-anak. Yang rugi itu adalah masa depan anak-anak. That's why I always tell parents, pengorbanan ni adalah pengorbanan jiwa juga. Bukan hanya kita berkorban untuk marah anak-anak, untuk tegur anak-anak, tapi kita berkorban sabar, itu kena lebih sedikit daripada biasa. Nak tanya, Datuk Fazli mengajar anak garang tak? Saya jujur, saya garang bila perlu. Tapi kalau harimau dekat dalam sekolah, itu isteri saya. Isteri yang menjadi harimau dan singa. Dia kena good cop, bad cop juga lah dia. Betul. Saya ni cikgu disiplin. Bermaksud selepas isteri saya tengok mungkin homework lambat siap ke ataupun mereka lambat solat, dia akan WhatsApp kat saya akan pegang rotan. Dan anak-anak saya pula, mereka boleh pilih 5 jenis rotan. Rotan yang paling tebal, rotan paling nipis. Jadi kalau mereka lambat solat, kalau mereka tak siap homework, saya akan rotan mereka. Tapi rotan tu hanya di tangan kiri lah, satu atau dua. Jadi jawatan cikgu disiplin tu saya. Jadi adakah saya garang? Garang saya bertempat. Isteri saya garang 24 jam demi anak-anak. Tapi bila tak mengajar tu, kita peluk anak dan cium anak balik lah. Datuk, biasanya kan sebelum mengajar anak-anak ni kan, yelah kita tahu silibus sekarang ni tak sama dengan dulu kan, mungkin lain kan sebagainya. Jadi Datuk ada study dulu tak sebelum nak jadi cikgu tu? Sebenarnya bila kita mengajar anak-anak ni, kita sebagai parents yang nak kena belajar anak-anak, sebab it's totally different than what we've learned the past 10 or 15 years. Memang beza sangat sainsnya,
ungkapan-ungkapannya, matematiknya, history, semua berbeza. Jadi apa yang isteri saya dan saya buat ialah hari Ahad, hari tak sekolah, kita study dulu syllabus anak-anak. Kita tengok video, kita foto stat dan kita kepilkan, kita tengok apa yang nak kena ajar. Sebab kita kena faham dulu sebab ajar anak-anak. And sometimes bila kita sebagai parents untuk mengajar, kita adalah student dulu. Bermakna kalau kita tak faham, anak-anak lebih tak faham. So we have to be able to understand sebagai parents sebelum kita mampu mendidik dan guide anak-anak. Tapi kalau jawatan sebenarnya, kita bukanlah guru di rumah. Tapi kita adalah orang yang menjadi guide atau menjadi orang yang memberi tunjuk ajar dan panduan lebih daripada mengajar. Jadi anak-anak itu kita galakkan mereka untuk belajar sendiri based on apa yang syllabus yang telah diberi. Namun yang uniknya, yang saya rasa agak selesa ialah ianya ada kerangka. Jadi rangka pendidikan yang telah diberikan itu membantu saya dan Azrin untuk mengolah pendidikan anak bergantung pada minggu, bergantung pada bulan. Dan ada kalanya kita dah jangka dalam tempoh 3 bulan atau 6 bulan mungkin pendidikan itu boleh habis, tapi saya dah nyatakan anak kalau you guys homework awal, habiskan syllabus awal, instead of 3 bulan sekolah tu 2 bulan je. Jadi benda itu menjadi insentif untuk anak-anak saya. Ya, nak tanya pasal yalah, beban homework. Macam Datuk dan isteri ada tak bagi macam homework lebih-lebih untuk anak-anak supaya mereka lebih faham? Tidak. Macam mana tu? Tidak, sebab saya kurang setuju kalau homework itu terlalu banyak. Sebab kita dah pernah sekolah, kita dah tahu. Dan saya telah melalui sekolah kerajaan dan saya telah melalui sekolah antarabangsa. Sebagai seorang pelajar, banyak tempat yang telah saya pergi. Jadi saya yakin bahawa pendidikan melalui homework yang banyak itu boleh membebankan pelajar kalau mereka tidak ke sekolah. Bermakna kalau PDPR, homework yang terlalu banyak boleh buat mereka stres. Saya nampak benda itu. Jadi apa yang saya buat, instead of homework, saya panggil ianya sebagai assignment. Jadi apabila assignment, mereka buat research, mereka buat project, mereka buat kerangka kerja yang kreatif, kemudian mereka upload ke dalam website homeschool tersebut. Jadi mereka ada insentif sendiri. Dan yang satu yang saya suka, kenapa saya buat homeschool ini ialah setiap projek yang diberi, mereka akan dianalisa, mereka akan diberi grading tidak lebih daripada 3-4 hari. Jadi mereka tahu progres mereka. Macam kita pergi gym, kita nak bina muscle, kita angkat berat sentiasa sampai muscle besar. Jadi the same process yang saya buat untuk anak-anak saya supaya mereka bersedia menghadapi projek-projek yang akan datang instead of bersedia hanya di hujung bulan ataupun hujung semester. Mereka akan cram semua pendidikan sampai satu masa mereka akan rasa seperti otak mereka terlampau tepu, tak boleh nak terima maklumat. Jadi apa yang saya buat dengan isteri kali ini nampaknya membantu. Dan grade anak-anak saya improve hampir 100%. Dan perlu saya nyatakan bahawa yang buat grading itu bukan saya dan isteri. Ramai orang mungkin menyatakan bahawa sebagai bapa kita bias, anak-anak kita bagi makan lebih. Alhamdulillah tidak. Sebab apabila saya membuat kerja saya dan isteri hanya untuk scan, jadikan PDF dan hantar ke UK untuk mereka buat grade. Jadi grading itu dilakukan oleh cikgu yang bertauliah, bukan kami. Kami sebagai kita. Saya dengar kan macam banyak kerjanya kena buat tu dengan homeschooling ni. Ada masa ke Datuk? Yalah, Datuk pun usahawan dengan chef. Kami kena create masa. Jadi macam saya dan isteri, kita dah aturkan lah. Saya ni adalah cikgu disiplin dan cikgu sains ataupun cikgu projek. Sebab kalau dari segi akademik tu isteri saya ajar. Tapi kalau menghasilkan projek, sains projek, nak buat apa-apa yang kreatif, itu kerja saya lah. Jadi benda-benda yang akan menyebabkan isteri saya dia ambil masanya daripada mengajar, terpaksa buat assignment. Jadi saya yang aturkan assignment, saya yang buatkan assignment, saya akan buat projek. Jadi benda tu membantu. Jadi kalau homeschool, saya percaya ibu bapa, both parents kena sama-sama bantu. Kalau tak, memang berat. Jadi macam mana cara je untuk nak mengekalkan minat-minat anak-anak ni? Sebab kita tahu budak-budak ni kan dia cepat bosan kan? Jadi kalau di sekolah mungkin ada ramai kawan-kawan. Jadi bila di rumah tu macam mana nak? Tadi Datuk ada cakap pasal create environment kan? Jadi tapi macam mana nak sustain benda tu? Supaya itu kekal. To be able to sustain kids these days, mereka perlukan gadget. Sebab tu ada ibu bapa yang kata anak-anak tak boleh main gadget, tak boleh main iPad dan sebagainya. Saya bersetuju dan tidak bersetuju. Saya bersetuju kalau iPad itu ditarik kalau anak-anak main game sahaja. Tapi saya tidak bersetuju kalau iPad itu tidak diberi kepada anak-anak atau laptop tidak diberi kepada anak, kerana zaman sekarang hampir kesemua anak-anak itu memerlukan support daripada gadget yang kita beri. Sebab era sekarang gadget itu ada dua keperluan. Satu untuk kesantaian ataupun main game. Satu lagi adalah untuk kemampuan minda
supaya mereka absorb maklumat yang perlu. Tapi kalau ibu bapa yang menghalang anak-anak daripada menggunakan gadget, maksudnya gadget itu untuk sekolah, mereka tak boleh main game, mereka tak boleh chat, mereka tak boleh zoom call kawan-kawan, maka memang kita akan terhadkan kemampuan sosial mereka. Sebab di era pandemik ini, kita nak suruh anak-anak kita keluar tak boleh. So the only thing yang kita ada adalah FaceTime, WhatsApp call, video call mereka dengan kawan-kawan, ataupun benarkan mereka main game 1 hingga 3 jam maksimum dengan kawan-kawan mereka. Jadi permainan video telah dibuktikan dalam banyak kajian bahawa ia membantu interaksi yang lebih positif di era pandemik, especially untuk anak-anak muda ataupun anak-anak bersekolah sekarang. Jadi kalau mungkin ada ibu bapa yang menghalang atau ragu-ragu anak-anak mereka main game, buat sedikit research supaya anda tahu bahawa gaming itu membantu interaksi sosial mereka walaupun di alam maya. Betul. Kerana kalau tengok job scope sekarang kan di Kerjaya, contoh dia, doktor pun sekarang menggunakan remote controlling kan untuk buat pembedahan. Jadi kalau dia ada main game selalu, maksud dia hand eye coordination dia bagus, dia memberikan kelebihan itu Sangat betul. Sebab saya perasan anak saya kalau hari yang mereka main game tu, next day dia punya articulation, dia punya kemampuan untuk fokus dalam matematik dan sains itu lebih baik. Tapi berbanding dengan hari yang saya gantung game mereka 3-4 hari mereka tak main game, bila ke sekolah mereka agak tepu, mereka macam bosan, tak excited. So apa saya buat, saya balance lah game dan juga sekolah. Tapi aktiviti fizikal pula macam Datuk? Yelah, maksud dia tadi dia dalam rumah. Kalau zaman PKP ni bergantung pada dalam rumah. Ada yang duduk di flat tak boleh buat apa, ada yang duduk di taman perumahan tak boleh nak keluar rumah pula. Tapi alhamdulillah untuk kita punya MCO terbaru ini dibenarkan untuk kita beriadah secara bersendirian. Bermakna kalau anak-anak yang dah besar tu bolehlah suruh pergi jogging ke, main sepak takraw seorang-seorang ke, apa saja untuk diberikan kesihatan. Namun pada saya banyak je cara untuk membolehkan mereka berinteraksi. Yang kita perlukan adalah mereka sabar seketika di era kita tengah lockdown. Tapi bila dah ada MCO dalam bentuk yang kedua di mana kita boleh bergerak, saya galakkan ibu bapa untuk sering benarkan anak-anak bersukan. Apa juga jenis sukan. Walaupun main badminton 2 orang, walaupun main badminton angin contohnya pun okey, ataupun mereka main bola kat tepi rumah pun okey. Jangan hadkan pergerakan anak-anak kerana kalau mereka tidak keluar untuk beriadah, lama-lama badan mereka seperti besi yang berkarat, tak mampu lagi untuk beraktivitas dan tidak lagi ada kemampuan otak untuk berfikir dan membuat keputusan dengan laju. Betul, otak yang cerdas datang daripada badan yang cergas. Tapi kita balik pada mak bapak pula kan, sebab saya tanya ramai kawan-kawan saya kan, bila anak dia perlu PDPR dari rumah, dia orang yang stres. Jadi kita tahu kadang-kadang beban kerja pun work from home, beban tu dah ada. Jadi kadang-kadang negative vibe tu dia lempiaskan ke anak-anak ni lah dalam keadaan yang lockdown lagi kan. Jadi mungkin Datuk sebagai motivator mungkin boleh bagi tips sikit pada mak bapak ni supaya nak kurangkan stres, nak ceria-ceriakan keadaan. Sebenarnya kata yang paling mudah untuk menghadapi semua ni, kita kena redha bermaksud kita perlu redha dan kita perlu adapt. Bila kita adapt, bila kita adaptasikan keadaan, kita akan lebih mudah untuk kontrol apa juga masalah yang timbul. Saya melihat sendiri ketika kita mula PDPR, ramai ibu bapa, rakan-rakan saya sendiri yang call, yang kata aku dekat rumah ada 2 laptop ataupun yang lebih tu ada 1 laptop, tapi anak aku ada 4 orang, 3 orang kena share 1 laptop. Time aku nak buat Zoom call dengan bos, time tu lah anak-anak kena buat call dengan cikgu. Time aku tengah buat Zoom call, time tu lah isteri aku kena call pula dia punya ejen nak jual barang-barang kosmetik. Kita tak boleh nyatakan pada keluarga bahawa anda perlu tenang, anda perlu relax. It doesn't work. Anda perlu adapt sebenarnya. Bermaksud kita accept masalah tersebut, kita tahu memang ada masalah, tapi macam mana untuk kita adapt? Adakah kita boleh beli smartphone? Adakah kita boleh beli tab? Tab sekarang, kalau dulu nak beli iPad contohnya, mahal. Tapi sekarang tab dalam 200-300 sampai dapat 1 smart tab. Jadi kemampuan kita untuk mengubah masalah menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk kita handle, itu yang saya sering sarankan kepada banyak keluarga. Sebab saya tak boleh nyatakan kepada semua keluarga bahawa anda perlu tenang, anda perlu relax. Sebab takkan boleh tenang, takkan boleh relax. Tapi kita boleh adaptasikan, kita boleh adapt diri kita dengan keadaan yang bermasalah. Hanya kita di rumah yang tahu. Contohnya, kita tahu berapa lama kita nak pakai laptop, kita boleh aturkan dengan bos pukul berapa nak call, kita boleh aturkan dengan anak jadual mereka pukul berapa mereka nak pakai laptop. Cuma keadaan ini bukan mudah.
Sekali saya cakap, dia bukan mudah, tapi juga bukan dan tidak mustahil. Sebab this is the future, and ramai orang cakap the future is now. Masa depan itu sedang berlaku, di mana akan sampai satu masa semuanya online. Jadi kalau kita tidak mengubah diri kita untuk adapt, kita akan jadi orang yang stres, kita akan jadi keluarga yang berat-banda, dan akhirnya macam saudara moderator kita cakap tadi, anak-anak akan jadi mangsa. Banyak kali dah saya tengok anak kena sepak, anak kena sepak, anak kena balik. Pasal masing-masing stres kerana PDPR. Betul, itu sebenarnya solution tu datang daripada diri mak bapak sendiri lah kan. Dia tidak ada formula khusus. Sebab formula khusus kalau ada, saya rasa ramai orang lebih tenang. Tapi formula khusus itu datang dalam keluarga itu sendiri ataupun subset keluarga itu sendiri. Dia tak ada formula khas, dia perlu datang daripada diri sendiri juga ya, macam mana kita nak adapt dengan situasi. Only word yang saya selalu pakai, perkataan yang saya selalu pakai adalah adaptability. Ataupun kita mengubah diri kita mengikut keadaan semasa. Kita ubah apa yang boleh ubah, benda yang kita tak boleh ubah, kita tak boleh buat apa lah kan. Tapi kita boleh cuba ubah apa yang kita boleh ubah. Tapi itu dari segi mengurus stres. Tapi ada setengah-setengah mak bapak pula yang yalah, kalau macam datuk dan wife mungkin orang yang educated mungkin mudah, tapi bagi orang yang mungkin pembelajaran mak bapak dia pun tak tinggi, tapi perlu ajar anak di sekolah ni pula macam mana. Jadi macam mana mereka nak mengajar dalam keadaan mereka juga mungkin tak mampu. Memang saya sendiri melihat ramai, especially kalau di luar kota di mana ibu bapa hanya pendidikannya masa tu SRP, SPM, ada yang tidak pergi universiti, sampai kena mendaftar MySejahtera pun tak reti. Bagaimana pula nak mengajar anak-anak? Jadi saya sering sarankan, tapi saranan ini adalah sesuatu yang again sangat subjektif. Dalam keadaan sekarang sukar untuk dilaksanakan, tapi again pelan-pelan kita boleh buat. Saya melihat ramai ibu bapa di luar bandar yang mana anak-anak lebih peka menggunakan internet, lebih peka menggunakan gadget. Tapi apabila proses mendidik, contohnya, tidak ada support daripada guru-guru, memang mereka tidak dapat pendidikan. Sebab mak ayah tak boleh bahasa Inggeris, mak ayah tak faham matematik, mak ayah tak tahu macam mana nak pakai mouse sekalipun. Kalau tengok banyak program-program di luar negara, negara-negara yang kurang membangun, mereka masih boleh mendidik dalam keadaan yang serba kurang. Tapi dalam negara membangun, dengan adanya gadget, dengan adanya guru-guru yang berpengetahuan, saya rasa kita belum ada solution, tapi perlu cari solution segera bagaimana untuk membantu pelajar-pelajar di luar kota yang mana ibu bapanya kurang educated. Itu adalah satu masalah yang perlu diselesaikan dengan segera. Ya, itulah solusi antara yang kita perlu cakna, kita perlu faham perkara ni, kerana benda ni melibatkan ramai pihak kan, semua pihak, dan apa yang kita harapkan supaya pandemik ni berakhir cepat. Semoga kita dapat kembali kepada sistem pembelajaran yang seperti biasa, tapi kita kena perlu adapt dengan situasi semasa. Jadi Datuk, ini mungkin sebelum kita berpisah kan, okey, apakah do's and don'ts yang mungkin Datuk boleh kongsikan dengan bapa untuk homeschooling ni? Baik, beberapa do's lah, beberapa perkara yang kita harus buat. Yang pertama, ibu bapa perlu buat research sepenuhnya, ya, eksklusif dan inklusif research, di mana mereka perlu tahu apa yang mereka perlu ajar, subjek yang mereka perlu ambil untuk anak-anak, dan bagaimana mereka perlu support anak-anak. Bila kita lakukan research, anak-anak itu lebih bersedia dan ibu bapa juga jauh lebih bersedia. Nombor dua, kita perlu persiapkan diri dengan gadget yang betul. Tak boleh kita harap apabila anak-anak itu nak melakukan homeschool, kita bagi phone yang kecil. Contohnya phone yang smartphone yang terlampau kecil, skrin anak-anak tak boleh tengok baca pun tak boleh. Jadi we have to be realistic. Siapkan anak-anak, paling tidak berikan satu tab ataupun smart tab ataupun satu laptop yang ada video. Saya tengok banyak juga ibu bapa, saya tak tahu kenapa apabila kata mereka nak beli laptop, mereka beli laptop yang tak ada kemampuan untuk video call. Dan saya tengok, oh ada rupanya laptop yang tak ada video call dan tak ada kamera. Mungkin untuk cut budget. So kemampuan ibu bapa untuk faham proses pembelajaran itu sangat penting. Nombor tiga, persediaan wifi. Saya pernah tengok di mana ibu bapa mempersiapkan diri untuk PDPR, dah beli a small tab, 2-3 tab yang murah, 200-300, tapi rumah tak ada wifi. Allahu Akbar. Tak ada wifi pula. Dia tak terfikir. So jadi benda-benda itu sangat-sangat penting. Jadi tiga benda ini cukup basic merupakan tulang belakang sebelum kita mulakan pembelajaran di rumah. Sekarang ni yang tiga tak boleh buat. Tak boleh buat, okay. Yang pertama, apabila kita melakukan homeschool, ibu bapa tidak boleh mengharap 100% kepada guru yang sedang mengajar.
Kerana apabila kita buat homeschooling ataupun PDPR, support itu perlu datang daripada ibu bapa. Kalau 100% kita serahkan kepada guru yang mengajar secara online, the moment mereka offline, anak-anak boleh buat apa saja. Tidak ada pemantauan. Jadi support daripada ibu bapa itu perlu. Jadi jangan, ya, yang pertama, jangan bergantung 100% kepada guru secara online. Yang kedua, apabila kita melakukan pendidikan di rumah, jangan ambil mudah dengan keadaan semasa. Contohnya, kita beranggapan bahawa online school mungkin seminggu, online school mungkin 2 minggu. Mungkin tak perlu kita photostat nota, tak perlu kita download a certain app, tak perlu kita upgrade kelajuan internet contohnya. Jadi jangan ambil mudah, bersedia sepenuhnya. Yang ketiga, the don'ts itu ialah jangan mismanage stress. Maksudnya, jangan mengabaikan keadaan yang stres. Sebab kalau mak bapak stres, anak-anak double stres. Dan kalau ayah stres, mak stres, anak-anak jadi mangsa. Kalau anak-anak stres, mak bapak tenang, kita boleh handle. Tapi kalau isteri stres, suami tak stres, anak stres pun masalah. Jadi semua kena gambling usaha supaya tengok siapa yang stres, supaya ada bad cop dan good cop dalam satu rumah tangga. Ya, itu dia. Good cop and bad cop kena ada. Dan kena tolong-tolong kurangkan stres dari rumah, kerana semua dah dalam satu rumah dan tak boleh nak keluar rumah. Kena stres lagi lah, bertambah beban je kan. Hey Dr. Fazli, Datuk, terima kasih banyak Datuk kerana bersama dengan Bual Bistari pada episod ke-11 ni. Banyak tips-tips yang Datuk berikan. Terima kasih Datuk. InsyaAllah kita doakan bersama supaya pandemik ni segera berakhir dan selamat mengajar anak-anak, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum Hati-hati. warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Stay safe. Assalamualaikum. InsyaAllah, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu tadi Datuk Fazli Yaakob. Okey, seorang motivator yang cukup terkenal. Okey, dia dah berkongsikan kita macam mana cara untuk homeschooling anak. Yalah, dalam keadaan PDPR ni terpaksalah mak bapak ambil sedikit tugas guru untuk mengajar anak-anak, dan perlu ada sedikit pengorbanan yang perlu dilakukan. Mungkin kalau yang mampu tambah upgradekanlah wifi, kelajuan ke dapat gadget yang lebih besar sikit. Kalau yang tak mampu, insyaAllah ada jalan-jalan lain yang boleh diusahakan. Yang penting kesungguhan, dan yang penting sekali kurangkan stres. Cubalah ubah apa yang kita mampu dalam rumah tu supaya kita dapat menjadikan keadaan tu, suasana tu lebih ceria, lebih tenang dan adapt dengan situasi semasa. Kita berada dalam keadaan yang bukan calang-calang. Dalam keadaan darurat ini kita perlu sedikitlah pengorbanan yang dilakukan, okey, untuk masa depan anak-anak kita. Baik, terima kasih kepada semua yang menonton sampai akhir. Alhamdulillah. Jangan lupa like, share Bual Bistari melalui Instagram, Facebook dan YouTube GPS Bistari, Sinar Plus dan juga Sinar Harian. Saya Adi Akbar Syarom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.